Okey, dalam usaha mengambil alih kerajaan daripada Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan Pembangkang dilihat sekali lagi gagal mendapatkan sokongan majoriti ahli parlimen untuk membentuk kerajaan. Ini disifatkan oleh sesetengah pihak sebagai kegagalan berterusan selepas langkah Sheraton dan pengundian Belanjawan 2021. Semua yang berlaku ini berkait rapat dengan usaha Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mendapatkan sokongan yang cukup untuk mengambil alih semula kerajaan daripada kerajaan pintu belakang ini. Oleh itu, bolehkah dianggap apa yang berlaku ini sebagai kegagalan keadilan atau lebih khusus lagi kegagalan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang diterjah oleh setengah pihak dalam Pakatan Harapan itu sendiri? Jadi mohon pandangan saudara Syukri dulu. Persilakan. Baik, terima kasih saudara Razif, Ustaz Manji, saudara Fahmi Zainul, kawan-kawan semua dan yang sedang menonton. Terima kasih kerana mengikuti ini Serious Talk, program Bual Bicara AMK. Malam ni kita bincang soal ialah isu yang panas baru-baru ni tentang usaha untuk mengambil alih semula kerajaan, usaha pembangkang secara keseluruhan untuk mengambil alih semula kerajaan setelah ia dirampas suatu ketika dahulu pada 2020. So dia dirampas dan kita sedang berusaha untuk mengambil alih semula kerajaan, dan baru-baru ni dia banyak sebenarnya, dia macam turun naik. Usaha ni bukannya baru berlaku, tapi usaha ni dia berterusan. Bermula daripada langkah Sheraton, waktu tu dah mula perlawanan pertama lah. Kita juga cuba mendapatkan semula selepas pengkhianat tu mengkhianati. Kita juga cuba merampas, mengambil alih, mempertahankan lah waktu tu. Istilahnya mempertahankan hak Pakatan Harapan. Kemudian dia ada sesi pengundian belanjawan dan sampailah bila Zaid Hamidi and the gang buat perangai, seolah-olah hal dia sebenarnya, perangai dia tu hal mereka, kekecohan sesama mereka. Tapi ada peluang di situ sebenarnya yang kita lihat mungkin memberi kita sedikit ruang untuk kita mencelah. Bukan nak kata potong tangkona ni perangai yang selalu dikaitkan dengan tak bagus tapi kadang bagus juga potong tangkona ni. So istilahnya kita cuba mengambil ruang dan peluang untuk dengan kelam kelibutnya PN itu untuk kita bentuk mengambil semula kerajaan, bukan pintu belakang lah, mana kita nak masuk balik ikut pintu depan. Baik, cumanya yang saya terpaksa berlaku realistik lah. Saya tak naklah bercakap soal mempertahankan benda dah clear. Contohnya memang kita tak berjaya, PH tak berjaya, dan dalam sudut perebutan majoriti itu, pertandingan majoriti itu memang PH tak berjaya, pembangkang tak berjaya. Kita hanya ada 105. Itu satu. Realiti ni kita memang tak berjaya. Tak perlu nak nafikan, bagi saya tak perlu nak bermain istilahnya irama melankolia yang terlalu bersedih. Kita bukan tak berjaya tapi kita dinafi, tak payahlah. Kita letak dulu tak berjaya baru kita boleh bergerak ke depan. Satu, tak berjaya. Yang kedua, perkara yang kedua perlu kita telitikan. Kalau kita nak kata ia gagal, kita kena ada satu garis KPI yang mengukur apa berjayanya. Kalau kita kata itu gagal, apa berjayanya, barulah kita boleh kata okey, sebenarnya ini bukan kegagalan tapi dia memang satu cita-cita yang mustahil kita boleh dapat. Dalam keadaan sekarang memang mustahil. Contoh, berjaya ni maksudnya pembangkang akan dapat 111 ataupun 110 sokongan daripada ahli parlimen, 111 lah kita kata, untuk bentuk kerajaan semula. Dalam keadaan setelah dikumpulkan, digarap segala kekuatan, pembangkang yang betul-betul solid di atas kita kata garis kepembangkangan itu, garis PH dan kawan-kawan yang kita kata boleh senada dengan PH, 105 maksimum, 105. Baik, dengan angka kita menyedari bahawa kita boleh sampai 105 ini, bila nak berjaya tu kita perlu ada top up. Top up ni yang kita nak bincangkan ni, daripada mana top up tu kita nak dapat. Apakah kita boleh percaya top up tu datang daripada UMNO? Apakah kita boleh percaya top up tu datang daripada GPS? Dan sepatutnya
perlukah kita menuding gagal, kita kena sedari benda ni dulu. Kita kena logik ke UMNO nak sokong kita, logik ke GPS ni nak betul-betul solid dengan kita, UMNO ni Zahid Amili bersolid. Benda tu pun sepatutnya menyebabkan kita, bila benda tu tak berlaku, kita normal lah. Ini bukan kegagalan, ini kita kembali kepada keadaan asal. Dia normal, dia bukan satu benda yang menyebabkan kita perlu kata tak berjaya, ini satu kegagalan yang besar. Kegagalan yang besar sebenarnya waktu Sheraton itu, sewaktu PH terlepas akibat ada orang yang buat keputusan sendiri membelakangkan keputusan coalition. Itu kegagalan yang besar yang patutnya kita marah, kecewa, kita tuntut orang ni bersara. Tapi waktu tu tak berlaku pula benda tu. Sedangkan kita terlepas sebuah keadaan yang besar. Kita terlepas sebuah kemenangan akibat ada individu buat terus terang Tun buat keputusan sendiri yang membelakangkan keputusan coalition. Dan waktu tu sepatutnya kita memang marah betul. Tapi waktu tu tak ada pula tuntutan kata kena tukar, Tun kena bersara. Tak ada pula waktu tu. Daripada orang-orang yang hari ni lantang menyerang Ketua Pembangkang sebagai gagal, orang-orang ni dulu tak bersuara langsung bila Tun buat hal. Orang-orang ni dulu tak bersuara langsung bila ada masalah dalam kalangan PH sendiri. Yang buat hal, diorang senyap. So hari ini diorang jugalah yang lantang menuding jari terhadap Ketua Pembangkang. So bagi saya adalah tidak adil. Tak berjaya tu tak berjaya, kita kena akui tak berjaya. Tapi apakah tak berjaya tu kita nak gagal, kita nak label sebagai gagal mutlak? So saya rasa tak logik lah di situ. Sebab pertandingan dia memang berat sebelah. Pertandingan tu kita dah tahu dah. Kita hanya mengharapkan keajaiban untuk ada sokongan-sokongan tertentu dari pihak tertentu untuk top up numbers kita. Bukannya pada lapangan yang adil untuk kita menuding jari sebagai ketua ni gagal. Lainlah kalau pertandingan tu adil. Dalam masa yang sama, kita juga yang selalu mengatakan kita tak boleh terima kleptokrat. Satu, kita setuju. Gabungan kita, sokongan kita ataupun kekuatan numbers kita mestilah berdasarkan prinsip. Kedua, itu kita setuju. Jadi dalam keadaan kita nak berebut numbers ni, kita nak bergadai ke prinsip tu? Saya rasa tidak. Dan ini yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perundingan-perundingan dia, yang mungkin menyebabkan dia susah nak dapat sokongan daripada individu-individu yang kita tak jelas prinsipnya. Dia susah nak dapat sokongan daripada kawan-kawan mungkin di Borneo. Dia susah nak dapat sokongan daripada grup-grup yang nampak macam ada prinsip dalam UMNO, padahal bukan prinsip. Itu diorang punya karenah dalam UMNO. So, dia susah nak dapat sokongan daripada grup-grup yang macam ni sebab dia mempertahankan garis-garis prinsip yang dijaga oleh Pakatan Harapan, dijaga oleh Pembangkang. So, menyebabkan numbers tu tidak boleh diterjemah daripada grup-grup yang kita kata perlu top up tadi. So, bagi saya untuk berlaku adil, untuk menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya bukanlah walaun ataupun pentaksub, tidak. Kita akui tak berjaya. Cuma untuk menyalahkan, menuding jari, menuntut tukar ketua, saya rasa tidak adil lah dalam persaingan sekarang. Dalam keadaan kita tahu kegagalan yang lebih besar pernah berlaku sebelum ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba merawati kegagalan itu yang melepaskan kuasa, yang menyebabkan kita terlerai. Kuasa yang ada pada kita, kerajaan tu bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia bukan ada dalam kabinet pun sebelum ni. Yang kita kehilangan sesuatu yang lebih besar sebelum ni. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang berusaha untuk dapatkan semula benda yang bukan dia puncanya. So sekarang kita nak tuding dia pula sebagai gagal. So saya rasa itu adalah satu tindakan yang gopoh, sembrono dan tidak adil lah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang. Itu garis yang saya letak peringkat awal ni, Razif, dalam kita nak menilai ia betul ke kegagalan. Saya kata tak berjaya, ia tak berjaya, tapi jangan kita longgok dia sebagai satu kegagalan yang sangat teruk, sebagai kegagalan yang tak boleh dimaafkan, walhal ia bukanlah kegagalan yang sangat mana kita pernah alami sebelum ini. Itu peringkat awal lah, Razif. Mungkin gini-gini sikit lah, tapi tak apa, nanti kita bincang seterusnya. Terima kasih.